Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah masanya untuk kita melihat kepada pembangunan, perkembangan dan juga berkaitan dengan isu semasa di peringkat serantau di peringkat Asia ini. Dan baru-baru ini WHO sebelum ini ada pun memaklumkan berkaitan dengan varian Delta boleh dijangka boleh menjadi sebagai strain COVID-19 dominan. Kalau diikutkan dan kalau kita melihat kepada perkembangan semasa di peringkat Asia secara khususnya, berlaku lonjakan kes positif COVID-19 di kebanyakan negara. Dan kalau boleh saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku khususnya di negara China, yang mana sebelum ini di Beijing secara khususnya melakarkan kejayaan yang menjadikan negara tersebut, negara tembok besar China itu sifar kes selepas virus dikesan di Wuhan secara khususnya pada lewat 2019 sekaligus mengembalikan semula ekonomi negara. Tetapi kes jangkitan baru yang dipercayai dikaitkan dengan kluster di Nanjing apabila 9 tukang cuci di lapangan terbang antarabangsa diuji positif COVID-19 pada 20 Julai lalu, menjadikan setakat ini lebih ataupun hampir 400 kes tempatan dilaporkan. Dan untuk waktu ini, pada malam ini kita ingin bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah rakan wartawan daripada Radio Antarabangsa China CRI, dan kita juga akan bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Junin iaitu pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan yang kini berkhidmat dan juga bertugas di Queen's University. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, mungkin pada waktu ini Zhang Hong boleh kongsikan pada ketika ini berkaitan dengan perkembangan semasa khususnya jangkitan COVID-19 yang melibatkan yang terpunca daripada varian Delta khususnya di China. Zhang Hong. Ya, kalau varian Delta memang sekarang sudah menjadi virus yang boleh dikatakan ancaman yang utama yang menular di seluruh dunia. Tapi dulu masih okey kalau di China kerana kawalan yang ketat di Sembatan. Semua orang yang kalau balik dari negara lain mesti dalam kuarantin, dan kalau dulu juga ada didapati terjangkit varian Delta, tapi semuanya di kuarantin, diuruskan dengan profesional, tak ada masalah. Oleh itu sebenarnya 2 minggu yang lalu saya masih seperti ramai orang seperti Satria masih berasa cukup selamat di China, dan bahkan saya membawa sekeluarga dalam tempoh cuti melancong ke berbagai tempat. Kerana sekarang merupakan itu tempoh cuti sekolah musim panas. Ramai keluarga memilih pada waktu ini membawa anak-anak melancong ke berbagai destinasi pelancongan lain. Tersangka setelah saya balik pada masa itu dilaporkan sudah ada itu kes jangkitan itu tukang cuci di lapangan terbang Nanjing, dan juga justru kerana ini juga merupakan berpencar dari kes impor, dan bagaimanapun ini merupakan lapangan terbang setiap hari ada begitu ramai orang pergi balik atau keluar masuk dari sana, dan dari sana menerbang ke berbagai bandar-bandar lain di China punya. Dan oleh itu selepas Nanjing didapati kes varian Delta, juga ada pelancong dari Nanjing membawa virus ini ke Zhangjiajie, satu destinasi pelancongan yang cukup hangat di China punya. Di sana ada satu persembahan malam yang diadakan melibatkan lebih 2,000 pelancong dari seluruh negara ke sana. Dan justru dalam antara 2,000 pelancong tersebut terdapat orang yang dari Nanjing yang sudah membawa varian Delta. Oleh itu semua 2,000 orang dalam persembahan tersebut sudah disifatkan ada kontak rapat dengan pesakit. Oleh itu semuanya disiasatkan. Tapi ada juga mereka sudah balik ke berbagai bandar mereka, kampung mereka sendiri. Jadi ini menjadikan penularan yang lebih luas. Satu lagi kes yang sekarang yang banyak didapati di Zhengzhou, dia didapati dalam satu hospital jangkitan untuk menguruskan kes impor, dan justru ada pelancong yang balik dari Myanmar sudah dikenal terjangkit varian Delta dan dirawati di hospital tersebut. Tak sangka berlaku kejadian kebocoran. Dan ada staf dalam hospital tersebut terjangkit dan menjadikan penularan juga di bandar tersebut. Oleh itu hingga sekarang hanya 4 hari saja di bandar Zhengzhou juga sudah terdapat lebih 100 kes dilaporkan. Ini kerana saya amat memberi tumpuan kepada
kejadian di Zhengzhou justru kerana ibu bapa mertua saya baru balik dari Beijing ke Zhengzhou. Dulu mereka dilanda banjir dan selepas itu dilanda lagi wabak yang ekoran varian Delta di sana. Dan sekarang mereka rumah ibu bapa mertua saya memang dalam kawasan kuarantin. Dan mereka setiap hari diizinkan seorang saja sekeluarga keluar untuk membeli belah barangan yang diperlukan untuk kehidupan seharian. Dan hingga sekarang mereka sudah mengalami 2 kali itu pemeriksaan COVID-19. Dan dalam 2 minggu ini mereka akan mengalami 6 kali pemeriksaan supaya kalau ada kesan positif langsung akan dibawa ke hospital tertentu untuk dirawati secara profesional. Dan hingga semalam setelah ada pusingan kedua diadakan sudah tak ada kes yang positif didapati. Tapi bagaimanapun dalam seminggu yang akan datang mereka juga akan terus diadakan pemeriksaan supaya menjamin tak ada kes yang baru didapati. Semua orang yang sudah terjangkit akan dibawa rawatan profesional. Prof, daripada perkongsian daripada Zhang Hong sebentar tadi, bagaimana boleh kita fahami tentang trend lonjakan kes yang berlaku diakibatkan oleh varian-varian baharu termasuklah varian Delta ini khususnya di peringkat Asia. Kalau diikutkan, dalam laporan baru-baru ini pun Indonesia juga bergelut dengan varian Delta Plus. Daripada waktu ini dan juga kesempatan ini, boleh Prof beri sedikit penerangan dan juga penjelasan bagaimana kita boleh fahami trend peningkatan berkaitan dengan varian Delta ini? Ya, terima kasih Saudara Fauzi. Varian Delta daripada COVID-19 ini adalah merupakan salah satu daripada mutasi yang berlaku daripada virus yang asal COVID-19. Mungkin virus yang asal itu kita namakan sebagai varian alpha. Jadi apa yang berlaku adalah mutasi ini merupakan satu perkara yang biasa, bukan unik untuk virus COVID-19 saja. Semua virus yang ada di dunia ini cuba melakukan mutasi supaya boleh survive atau boleh hidup lebih lama di kalangan penduduk. Jadi ini yang dilakukan. Mutasi ini berlaku apabila berlaku perubahan-perubahan dalam genetik makeup daripada virus ini, dan hasil daripada itu virus yang dihasilkan iaitu yang kita lihat sekarang virus Delta ini mempunyai beberapa ciri penting. Yang pertama, ia mempunyai kadar infectivity yang jauh lebih tinggi daripada varian yang asal COVID-19. Dikatakan mungkin sekitar 3 hingga 4 kali lebih tinggi infectivity-nya dibandingkan dengan daripada varian alpha yang asal dahulu. Yang keduanya juga tanda-tanda penyakit dan juga kemungkinan untuk mendapatkan komplikasi. Daripada data yang ada sekarang ni, kemungkinan besar ada mempunyai tahap severity ataupun keparahan yang mungkin lebih tinggi walaupun datanya masih lagi tidak mencukupi. Sehingga hari ini kita tahu varian ini dikenal pasti pada akhir tahun 2020, dan pada Februari 2021 apa yang berlaku di India iaitu gelombang peningkatan kes itu dikatakan disebabkan oleh daripada varian Delta ini. Dan sehingga ini 124 negara daripada 195 negara di dunia ini sudah pun terjangkit dengan varian Delta ini. Jadi akibat daripada itu, maka kita lihat di Malaysia sendiri mulai daripada awal bulan Julai sehinggalah sekarang ini bilangan kes juga melonjak begitu tinggi sekali. Kita mempunyai bilangan kes yang meningkat lebih daripada 10,000 kes sehari mulai daripada pertengahan awal Julai sehingga sekarang hari ini 19,000 kes. Mungkin kebanyakan daripada kes-kes ini adalah merupakan kes yang disebabkan oleh varian Delta. Walau bagaimanapun, salah satu daripada perkara yang kita lihat positif daripada apa yang kita hadapi sekarang adalah varian ini masih lagi dapat dikawal oleh vaksin. Walaupun ada maklumat mengatakan bahawa keberkesanan vaksin ini di peringkat bagi mengurangkan simptom mungkin menurun sedikit dalam 20 ke 30% daripada varian yang biasa. Namun begitu, pencegahan daripada berlakunya kemasukan ke hospital,
berlakunya kematian masih lagi dapat dikawal sehingga 90 ke 95% oleh vaksin yang sedia ada. Jadi tidaklah bermakna kita tidak mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Walau bagaimanapun kes akan terus bertambah dari masa ke semasa sehinggalah kita mencapai tahap imunisasi yang kita liputan imunisasi yang baik, dan ini perlu kita pantau dari masa ke semasa. Jadi ringkasnya, kadar infektivitinya lebih tinggi, berkemungkinan kadar keparahan penyakit juga mungkin lebih tinggi daripada varian yang biasa. Namun solusi yang kita ada sekarang iaitu melalui senjata utama menggunakan vaksinasi masih lagi berkesan dan masih dapat menyelesaikan sebahagian daripada masalah yang kita hadapi sekarang. Prof, macam mana nak yakinkan kepada orang ramai bahawasanya ia seperti Prof kata senjata utama dan juga senjata yang akhirnya masih lagi kita bersandarkan kepada vaksinasi. Tetapi dalam masa yang sama, keyakinan dan juga kebimbangan orang ramai khususnya berkaitan dengan keberkesanan vaksin itu sendiri sedikit sebanyak tergugat. Walaupun di Malaysia secara khususnya kadar vaksinasi kita jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju, termasuklah kita memintas Amerika Syarikat dan juga UK, tetapi dalam masa yang sama kadar ataupun jangkitan positif COVID-19 di Malaysia terus memuncak. Bagaimana nak yakinkan orang ramai bahawa vaksinlah strategi keluar kepada apa sahaja varian-varian baharu yang akan muncul selepas ini? Dan juga mungkin saya nak minta Prof kalau boleh kongsikan juga pandangan berkaitan dengan cadangan untuk dos ketiga. Walaupun baru-baru ini WHO telah pun memaklumkan supaya negara-negara maju yang berhasrat untuk menjalankan dos ketiga ataupun dos penggalak ini, vaksin ini ditangguhkan buat sementara waktu kerana pada mereka tiada yang selamat melainkan semua selamat kerana masih lagi ada negara-negara lain yang bergelut untuk mendapatkan perolehan vaksin. Pandangan Prof bagaimana? Ya, kalau kita lihat pengumuman yang dibuat oleh WHO dan juga posisi yang diambil oleh WHO dalam dos ketiga ni jelas concern mereka adalah kerana bekalan vaksin yang tidak mencukupi. Kerana di negara-negara yang miskin dan juga negara daripada low income country, didapati kadar pemberian vaksin terlalu rendah, di bawah 10%, manakala negara-negara maju sudah pun mencapai melebihi daripada 40 ke 50%. Jadi bekalan vaksin adalah merupakan suatu daripada masalah ataupun masalah utama yang cuba ditangani dan juga menyebabkan WHO mengambil langkah supaya menasihatkan negara-negara tidak menuju kepada memberikan vaksinasi untuk vaksin atau dos yang ketiga bagi mengelakkan bilangan bekalan vaksin yang terlalu rendah yang ada di dalam pasaran. Tapi walau bagaimanapun kita tahu salah satu daripada faktor penting yang kita dapat lihat adalah vaksin dos yang kedua yang diberikan didapati bahawa bilangan ataupun kadar antibodi yang akan dapat dihasilkan itu boleh bertahan di antara 6 ke 6 bulan, lebih daripada 6 bulan. Jadi ini mungkin mencukupi waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah gelombang yang ketiga ini dan juga masalah disebabkan oleh COVID-19 varian Delta ini, sehingga kita mencapai satu tahap di mana berlakunya imuniti kelompok yang mana dapat mengurangkan kadar jangkitan. Jadi saya rasa nasihat yang diberikan WHO itu ada asasnya dan elok kita berikan perhatian supaya kita menyelesaikan masalah untuk mendapatkan dos yang kedua. Sehingga sekarang pun kalau kita lihat di Malaysia belum lagi mencapai sehingga 30% bagi mereka yang mendapat kedua-dua dos. Jadi dos yang kedua masih lagi kita bercakap tentang dos yang ketiga mungkin terlalu awal, tetapi kemungkinan pada masa hadapan apabila selepas kita menuju ke arah era endemik ini mungkin kita akan memerlukan dos yang ketiga. Jadi itu pendapat saya dan saya rasa ini harus kita ikuti pendapat daripada cadangan daripada WHO untuk memastikan bahawa apa yang kita lakukan untuk mengawal pandemik di dalam sistem kesihatan kita adalah dalam keadaan yang terkawal dan kita mempunyai sentiasa bekalan vaksin yang mencukupi untuk meliputi dos pertama dan juga dos yang kedua.
Saya nak kaitkan dengan apa yang dituliskan di Facebook Satria ataupun di Facebook Zhang Hong sendiri pun ada mengatakan berkaitan dengan suntikan dos ketiga ataupun booster dos ni masih belum menjadi yang diperlukan khususnya bagi penduduk di China. Tetapi apapun, mempercepatkan pemvaksinan masih merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menghadapi impak varian Delta buat masa ini, bukan hanya di China tetapi di seluruh dunia. Saya difahamkan oleh Zhang Hong sendiri, strategi mitigasi ataupun pengawalan penularan itu berbeza. Kalau jangkitan dahulu, kalau seorang di pejabat ataupun individu yang terjangkit di pejabat positifnya itu dikira sebagai close contact ataupun kontak rapat. Tetapi dengan varian baharu Delta ini, satu bangunan itu diklasifikasikan ataupun dijustifikasikan sebagai kontak rapat. Mungkin boleh dikongsikan tentang perubahan strategi penularan yang diambil oleh China. Ya, memanglah ini merupakan apa yang perlu disesuaikan berdasarkan varian Delta yang sudah menjadi itu ancaman yang utama. Dan kita lihat kalau sebenarnya dalam wabak pusingan ini di Beijing sekarang mendapati 9 kes baharu. Tapi antaranya ada 6 mereka merupakan yang menaiki kapal pesawat terbang yang sama dari Zhangjiajie balik ke Beijing. Jadi ini kita tahu kalau dalam pesawat kebanyakan atau di lapangan terbang semuanya kita memakai itu tompet. Dan mungkin hanya dengan kita makan minum kita akan melepaskan tompet. Jadi ini hanya sedikit peluang sahaja menjadikan 6 orang dalam pesawat itu sudah terjangkit. Ini menjadikan kita perlu faham begitu boleh dikatakan bahaya kita menghadapi varian Delta dan khususnya dia menular lebih besar dan lebih luas. Oleh itu, berbagai strategi dulu perlu diubahkan, termasuk kita kalau sekarang siapa yang boleh disifatkan sebagai ada kontak yang rapat dengan mereka. Ini perlu kita kaji sedikit lagi. Dan satu lagi, apakah itu pemvaksinan diperlukan? Sekarang sudah dipastikan mesti diperlukan. Di China kita lihat kali ini meskipun dilanda varian Delta. Dan kalau antara mereka yang terjadi sebenarnya ada banyak orang sudah ditambahkan vaksin. Oleh itu kita lihat kalau kali ini kalau simptom yang teruk sebenarnya sedikit saja. Kebanyakan orang simptom yang ringan saja. Inilah sudah memperlihatkan fungsi yang dimainkan oleh vaksin. Meskipun sekarang vaksin yang digunakan di China macam vaksin dari Sinovac atau Sinopharm, mereka bukanlah khusus untuk menyasarkan varian Delta, tapi masih berkesan dan masih aman membantu untuk menurunkan kadar simptom yang teruk atau kadar kematian. Oleh itu, kalau sekarang kita lihat kalau di China dos vaksin yang sudah digunakan melebihi 1.7 bilion dos, tapi masih tak cukup. Berdasarkan itu keadaan yang terkini, ada pakar di China sudah mengeluarkan ramalan itu kalau mau menjadikan imuniti berkelompok itu perlu mencapai pemvaksinan lebih 83.3% di China punya. Boleh dikatakan sasaran ini susah sangat digunakan kerana masih ada macam sebagian orang mereka tak boleh menggunakan vaksin. Mesti ada sebagian orang mereka sama sekali tak mau menggunakan vaksin. Jadi untuk mencapai sasaran tersebut mungkin perlu, kalau di China mungkin perlu hingga tahun depan. Oleh itu saya rasa pada masa ini bukan hanya di China, bahkan di seluruh dunia kita perlu mempercepatkan pemvaksinan. Meskipun vaksin sekarang punya tidak khusus untuk menyasarkan varian Delta atau berbagai varian yang mungkin akan muncul lagi lebih berbahaya pada masa depan. Tapi dia masih berkesan, masih mampu menyediakan perlindungan kepada kami. Pada masa yang sama, saya yakin pakar-pakar berbagai negara, mereka sedang mengaji atau menyelidikan vaksin yang menyasarkan varian yang baru, bahkan varian yang mungkin muncul bahkan pada masa depan. Dan pada masa itu, pada masa yang akan datang, penggunaan vaksin itu COVID-19 mungkin menjadi satu vaksin yang rutin. Kita perlu menggunakan setiap tahun. Dulu Prof sudah katakan kalau vaksin biasanya berkesan hingga 6 bulan. Bagi Satria menggunakan vaksin dos pertama pada bulan Februari. Jadi hingga sekarang sudah 6 bulan. Dan saya yakin pada masa depan kita mungkin perlu
mungkin setiap hari atau setiap tahun atau setiap setengah tahun perlu menggunakan vaksin baru yang khususnya untuk menyasarkan varian yang baru. Adakah strategi kita juga perlu berubah melihat kepada perkembangan semasa seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong sebentar tadi di China, strategi kawalan wabak juga berubah dengan adanya ancaman-ancaman daripada varian baru. Pandangan Prof bagaimana? Ya, saya ingat strategi yang kita aturkan sekarang dengan memberikan tumpuan kepada mega vaksinasi yang dilakukan itu sudah merupakan satu daripada strategi yang betul. Namun walaupun ada berbagai masalah dari segi pelaksanaan. Misalnya kita tahu bahawa laporan mengatakan bahawa apabila diberikan peluang untuk walk-in ke pusat pemberian vaksin baru-baru ini, ada pusat vaksin tidak dilawati oleh ahli masyarakat kerana mereka khawatir pusat vaksin itu sendiri merupakan tempat penyebaran daripada wabak ini. Jadi perkara ini harus kita tangani di mana proses untuk memberikan appointment ataupun proses untuk mengendalikan ahli masyarakat yang datang mendapatkan vaksin tadi dengan staf dan juga keterangan yang mencukupi, ini harus kita lakukan dengan lebih teratur supaya tidak berlaku pengelompokan dalam kumpulan yang besar dan menyebabkan berlaku penularan daripada penyakit COVID-19 ini kepada ahli-ahli masyarakat. Yang keduanya juga kita harus beri nasihat kepada mereka yang positif supaya tidak hadir untuk mendapatkan vaksin. Jadi kalau mereka yang positif, mereka menjalankan ujian-ujian sendiri dan sebagainya. Kalau positif, jangan pergi mendapatkan vaksin. Ini akan menyebabkan penularan di tempat-tempat tersebut. Kemudian staf yang bekerja di sana juga harus kita pastikan apabila berlaku staf yang mendapat kes-kes positif, mereka harus diganti dan juga mereka harus menjalani kuarantin dan sebagainya. Jadi strategi yang dijalankan sekarang adalah strategi yang sesuai, tetapi pelaksanaan di peringkat lapangan, di peringkat ground level itu yang harus dipertajamkan supaya kita dapat melakukan pemberian vaksin itu dengan lebih berkesan. Jadi mungkin itu merupakan satu daripada kaedahnya, walaupun ada beberapa negara mereka menggunakan mobile team untuk memberikan vaksin. Ini diberikan kepada penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Saya rasa ini juga boleh kita lakukan walaupun kita tahu bahawa ini memerlukan tenaga dan juga tenaga manusia dan juga peruntukan kewangan yang lebih tinggi untuk memastikan staf kita dapat berjalan dan juga mobile untuk pergi memberikan vaksin tadi. Zhang Hong, sebelum saya nak minta Prof tamatkan ataupun habiskan kita punya diskusi pada malam ini, kalau boleh Zhang Hong pada waktu ini ke arah solidariti dan juga kebersamaan bagi semua negara-negara khususnya di peringkat Asia dan juga di peringkat antarabangsa ini untuk melihat kepada pemvaksinan itu adalah strategi yang cukup penting untuk bersama-sama untuk menurunkan atau memerangi pandemik COVID-19. Kerana Zhang Hong tadi pun dah kongsi kalau ikutkan angka China lebih pada 1 bilion telah pun disuntik, tetapi angka untuk capai sasaran imuniti kelompok itu terlalu jauh untuk capai 83%. Tetapi dalam masa yang sama saya juga difahamkan oleh Zhang Hong beberapa minggu lepas, China juga terus mempergiat aktiviti untuk menyalurkan ataupun untuk berkongsi vaksinnya kepada negara-negara luar, khususnya negara-negara yang sedang membangun dan juga berpendapatan sedikit rendah. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan tentang usaha yang diambil China untuk melihat kepada kerjasama perolehan dan juga kerjasama pembekalan vaksin di peringkat serantau ini, Zhang Hong. Ya, justru pada minggu ini dalam sidang kerjasama vaksin antarabangsa yang diadakan di China, Presiden Xi Jinping sebenarnya sekali lagi janji akan meningkatkan kerjasama khususnya antara selatan dengan selatan, iaitu negara membangun. Kerana kita tahu kalau bagi negara maju mereka sudah boleh dikatakan cukup vaksin bagi mereka, sudah simpan banyak. Tapi bagi negara-negara membangun khususnya di macam Asia dan Afrika, mereka masih boleh dikatakan sangat kekurangan vaksin. Oleh itu, China selalu kita lihat menyediakan vaksin melalui berbagai saluran kepada mereka. Tapi ini saya rasa mesti tak cukup dari kapasiti pengeluaran satu negara sahaja. Oleh itu, antaranya satu kerjasama yang akan dilaksanakan ialah kerjasama dalam pengeluaran vaksin.
dan berbagai negara-negara yang ada asas atau kemampuan untuk mengeluarkan vaksin. China akan mengalihkan teknologi kepada mereka supaya vaksin boleh dikeluarkan di tempatan. Bahkan kalau sudah ada beberapa negara macam ini di berbagai tempat di Asia, di Afrika, ia pun mampu menjadi satu hub atau satu pusat untuk menyediakan vaksin kepada rantau itu. Saya rasa inilah perlu kita diadakan pada masa depan kerana memang kalau hanya dengan penyediakan vaksin dari China atau dari Amerika Syarikat, dari Jerman, dari beberapa negara yang mempunyai hak harta intelek vaksin buat masa ini, saya rasa mesti tak cukup. Kita perlu mengongsikan teknologi ini supaya kita boleh bersama-sama mengatasi wabak ini dengan secepat mungkin. Jangan pada suatu hari ada varian yang lebih bahaya muncul. Kita sepatutnya mengatasi wabak COVID-19 sebelum itu. Prof, mungkin dalam 1-2 minit akhir ini melihat kepada ketidakseimbangan perolehan dan juga pembekalan vaksin di seluruh dunia, khususnya di peringkat serantau di peringkat Asia ini, hanya akan mencetuskan kebimbangan. Akan ada lagi kemunculan varian-varian baharu COVID-19. Kalaulah varian Delta ini cukup sukar untuk kita kalahkan, apatah lagi dengan varian-varian baharu yang akan muncul pada masa akan datang jika soal-soal ataupun masalah-masalah seperti ketidakseimbangan pembahagian vaksin ini masih lagi berlaku, Prof. Ya, jadi saya rasa kehadapan seperti mana yang Zhang Hong katakan tadi, kerjasama Selatan-Selatan harus kita perkuatkan. Kita tidak boleh mengharapkan kepada negara Barat untuk membantu kita meningkatkan kapasiti untuk membangunkan vaksin sendiri. Jadi pada masa sekarang itu merupakan jalan yang terbaik. Walaupun bagaimanapun kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang cuba mengemukakan penggunaan ubat-ubat yang lain seperti ivermectin dan sebagainya di dalam ahli masyarakat. Ini sebenarnya merupakan satu perkara yang tidak harus dilakukan kerana kita tahu bahawa ubat ivermectin yang dikemukakan oleh beberapa mereka yang cuba memberikan solusi ini sebenarnya tidak mempunyai maklumat yang jelas dari segi keberkesanannya. Senjata kita masih lagi vaksinasi dan kita harus teruskan supaya kita mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan vaksin sendiri, terutama sekali kalau diperlukan dos yang ketiga dan juga kalau diperlukan vaksin yang perlu diubahsuaikan untuk mengatasi varian-varian yang lain yang mungkin akan muncul pada masa hadapan. Baik, sekira itu saja untuk waktu ini. Ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.